Hai semua, apa khabar anak-anak tahun 3? Cikgu harap kamu semua sihat dan ceria. Pada kali ini kamu bersama Cikgu Azma dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Kita akan belajar unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita, Kemahiran Mendengar dan Bertutur, tajuk Buah Tangan dari Bumi Kenyalang, buku teks jilid 2 muka surat 13, buku aktiviti jilid 2 muka surat 15 dan 16. Objektif pembelajaran kita pada kali ini ialah murid dapat bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara. Sekarang mari kita lihat buku teks muka surat 13. Kemahiran mendengar dan bertutur, buah tangan dari bumi kenyalang. Mari kita baca penerangannya. Dayang Fatimah telah menghadiahkan selampai manik kepada Nabila. Nabila ingin mengetahui lebih lanjut tentang selampai manik tersebut daripada Dayang Fatimah. Ini penerangan, kemudian di bawahnya ada maklumat tentang selampai manik. Motif pada selampai manik berkaitan dengan unsur alam yang dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Motif flora seperti pucuk paku, pucuk rebung dan bunga-bungaan. Motif fauna seperti buaya, ular, katak, burung, rusa dan serangga. Dihasilkan oleh etnik Sarawak, memerlukan 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Proses mengikat manik pada selampai adalah rumit. Ini maklumat tentang selampai manik. Seterusnya, kita tengok pula perbualan antara Nabila dan kawannya. Nabila, saya akan memberikan penjelasan tentang selampai manik ini. Selampai manik dihasilkan, kemudian ada ruang kosong yang kita perlu lengkapkan dengan ayat ataupun dialog yang sesuai. Terima kasih atas penjelasan kamu tadi, kata Nabila kepada kawannya. Jadi, kamu perlu lengkapkan dialog Dayang ini dengan ayat yang sopan dan bertata susila. Seterusnya cikgu ada sediakan contoh jawapan ataupun contoh ayat kepada kamu. Kita sambung. Selampai manik dihasilkan, kemudian cikgu sambung, oleh etnik Sarawak. Selampai memerlukan masa 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan kerana proses mengikat manik amat rumit. Selampai manik dibuat bermotifkan flora dan fauna. Motif unsur alam dipilih kerana ianya dekat dengan masyarakat etnik Sarawak. Ini contoh ayat yang cikgu sediakan untuk melengkapkan dialog. Jadi kamu boleh cuba bina ayat kamu sendiri dan ulang dialog ini bersama dengan ibu atau bapa kamu atau sesiapa sahaja yang boleh bantu kamu, ataupun kamu boleh baca sendiri sahaja. Sekarang kamu boleh buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 15. Bahagian A, berikan penjelasan secara bertata susila, kemudian lakonkan. Tajuk petikan, perhiasan diri tradisional. Apa yang kamu perlu buat? Langkah pertama, baca petikan secara keseluruhan. Langkah kedua, lengkapkan dialog dengan penjelasan bertata susila. Dan langkah ketiga, lakonkan semula dialog yang telah lengkap. Jadi dalam petikan ini diberikan juga maklumat
maklumat bergambar, anting-anting, dokoh, pending, cucuk sanggul dan gelang tangan. Jadi daripada maklumat yang diberi itu, kamu perlu lengkapkan dialog yang bertajuk perhiasan diri tradisional ini. Jadi cikgu dah sediakan petikan yang lengkap di sini. Okey, mari kita baca dialog antara Nenek dan Alia ini. Alia, mari Nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional Nenek yang masih tersimpan elok. Cantiknya alat-alat hiasan ini, Nenek. Itu dialog yang cikgu lengkapkan. Seterusnya, ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Jika diperbuat daripada emas, pasti harganya mahal. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Cikgu lengkapkan dialog. Pending dipakai seperti memakai tali pinggang. Seterusnya, ya Alia, ini mesti cucuk sanggul. Ia dipakai sebagai hiasan pada rambut. Ini pula namanya dokoh. Dokoh ini seperti rantai. Untuk nampak lebih bergaya, Nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan cantik jika dipakai di kedua-dua belah tangan. Betul Alia, anting-anting ini pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Cikgu ulang, anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Bijak cucu Nenek. Terima kasih Nenek. Okay, ini dialog yang telah cikgu lengkapkan. Nanti kamu boleh tulis semula jawapan ini dalam buku latihan kamu. Baiklah, kita teruskan dengan buku aktiviti jilid 2, muka surat 16. Aktiviti 1, bahagian B, berikan penjelasan secara bertata susila. Tajuk, kuda-kuda dalam pencak silat. Kita baca dahulu maklumat yang diberi. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Okay, diberi di sini 5 pergerakan kuda-kuda, iaitu yang pertama siap sedia, kedua kuda-kuda samping, ketiga kuda-kuda depan, keempat kuda-kuda silang dan kelima kuda-kuda belakang. Seterusnya, kita tengok pula dialog yang diberi. Dialog ini tidak lengkap, jadi kita perlu lengkapkan dengan dialog yang sesuai berpandukan maklumat kuda-kuda dalam pencak silat yang kita baca sebentar tadi. Jadi di sini cikgu dah lengkapkan dialog. Okey, kita baca sekarang. Saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah gerakan asas dalam pencak silat. Apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Okay, saya. Kemudian cikgu sambung di kotak sebelah ni sebab tak muat dalam ruangan yang diberi. Saya mempelajari 5 jenis kuda-kuda, iaitu
Gerakan siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Ini cikgu dapat daripada gambar tadi. Seterusnya, mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Pergerakan kuda-kuda ini sebagai persiapan untuk berhadapan dengan pihak lawan agar tidak mudah dijatuhkan. Mengapakah kamu belajar silat, Imran? Imran jawab, saya belajar silat untuk mempertahankan diri. Tahniah Imran. Terima kasih. Ini ialah dialog tentang petikan yang kita baca tadi. Jadi setelah kamu lengkapkan dialog, kamu lakonkan semula dialog ini. Kamu boleh lakonkan bersama ahli keluarga kamu. Jadi sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.